Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 31 Januari 2022. Saya sangat gembira. Kenapa gembira? Pagi tadi saya mendapat tahu salah satu video saya telah dikritik ataupun diberi reaction oleh seorang YouTuber yang lain. Saya gembira sebab perkara inilah yang saya cuba hendak hidupkan di kalangan kita umat Islam di Malaysia, adanya budaya kritik mengkritik secara ilmiah. Saya tak anggap ia satu perpecahan. Saya tak anggap itu satu permusuhan. Dan saya tak adalah merungut. Kenapa buat ini secara umum? Bagi tahulah secara personal. Bagi tahulah face to face. Tertutup dulu. Janganlah macam ni. Tak, saya gembira sampai saya forward kepada WhatsApp ahli-ahli keluarga saya. Saya forward kepada kawan-kawan saya. Bahkan saya letak di Facebook saya sendiri. Saya letak di Facebook saya sendiri sebab bila saya banyak mengkritik orang secara terbuka, saya juga menjangkakan akan ada yang mengkritik saya secara terbuka. I am okay with it. Alhamdulillah. Cuma bila dah ada kritikan tu, boleh expect lah, boleh jangka lah ada kritikan semula daripada saya, maka video ini adalah kritikan saya terhadap video tersebut. Video itu tuan-tuan dan puan-puan boleh tonton sepenuhnya. Saya tak adalah potong mana yang berkaitan saja. Boleh tonton sepenuhnya. Saya ada bagi di bahagian description di bawah link. Mana description tu? Sila exit video ini, tag pada tajuk, akan keluar description. Sila tonton terlebih dahulu ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi video reaction ni kita fokus pada poin-poin penting. Saya tak masuk dalam perkara-perkara personal, perkara-perkara peribadi. Jadi macam perkara seperti YouTuber tu, kalau tengok dalam beberapa minit awal tu sampai berpeluh-peluh dia, leher dia sampai basah-basah. Apa cerita ni bro? Okey, lepas tu punyalah banyak cut. Kata duduk selesa belakang kamera, dah prepare dengan nota. Apa yang gabra sangat tu? Cut. Berapa banyak disambung. Tak, yang itu saya tak sentuh. Itu perkara peribadi kan. Mungkin mula-mula tu lupa pasang aircon. Mungkin kan. Sebab tu bateri habis ke, charging balik apa semua tu. Mungkin kan. Jadi cuma satu perkara. Saya cuba cari nama YouTuber tu sebab saya nak sebut nama dia. Tak jumpalah pula. Okey, jadi saya sebut nama dia sebagai Tuan tak ada nama. Boleh ke? Ini bukan nak mengkritik, bukan nak merendahkan, bukan nak mengecam ke apa. Dah memang dia tak letak nama. Jadi saya panggil dia Tuan tak ada nama. Boleh ke? Okey, boleh ya. Baik. Kita mulakan pertama ialah kehairanan saya sendiri. Poin pertama ya. Kehairanan saya sendiri. Beliau memberi reaction kepada video saya di mana saya react kepada Ustaz Wadi Anwar pada 6 Januari 2022. Video beliau tu YouTube kata one day old semalam. Maknanya dia upload 30 hari bulan. Video saya 6 hari bulan. Ada 3 minggu lebih. Apa yang sampai 3 minggu lebih baru nak react? Tak apa, mungkin ada banyak urusan, mungkin yelah, tapi tak adalah kemestian nak kena react serta-merta kan. Cuma bila dia sendiri kata kan di bahagian awal tersebut, Tuan tanpa nama berkata video ni agak panjang, saya dah bagi timestamp di bahagian description. Kemudian dia sendiri cerita, saya pun dah bagi link untuk sesiapa yang nak visit Saudi, yang nak buat umrah, boleh klik situ. Oh, itu dia nak promote dia punya package umrah. Sebab sekarang ni 30 semalam 30 Januari kan 8 Februari kan dah dibuka semula untuk pergi umrah. Naklah promote. Tuan-tuan, kalau promote begitu saja, orang tak adalah tengok kan, tak tahu kan. Tapi bila sebut nama Wadi Anwar dengan Kapten Hafiz Abdullah, orang pun mulalah nak tengok. Saya pun nak tengok juga. Jadi bila dia sebut begitu, perkara pertama yang terlintas, tak apalah, boleh saya dan Ustaz Wadi Anwar tumpang pahala, kita promote bisnes sesama Muslim kan. Saya pun klik juga pada link tersebut. Bila saya klik tengok-tengok, bukannya dia cerita agensi umrah itu, package A, hotel mana, berapa hari, berapa malam, ziarah mana, berapa harga, package A, package B, package C. Bukan itu yang dia cerita. Tetapi dia minta kita bagi nama, contact info macam, lain macam ni. Selalunya travel agency akan cerita, dia orang punya package, kemudian akan bagi tahu untuk maklumat lanjut, contact Encik sekian-sekian, Puan sekian-sekian, bagi handphone number kan. Ini dah lah yang buat video tu pun Tuan tak ada nama. Promote nak pergi umrah tu pun kita yang kena bagi nama. Jadi tuan-tuan puan, mula-mula tu saya macam happy.
Tapi kemudian sekarang ni saya nak kata hati-hati ya. Hati-hati sebab banyak sindiket-sindiket umrah yang pada awalnya sweet talk tapi kemudian tersangkut di KLIA ataupun tersangkut apabila sudah mendarat di Jeddah ya. Jadi berhati-hati di situ. Baik, tak apa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, beliau banyak ya, tuan tak ada nama tu banyak kali duk sebut bahawa saya ni buat video-video YouTube untuk membuat marketing, promosi, create isu-isu bid'ah sebab nak promosi buku saya sendiri tentang bid'ah supaya dapat jual, supaya nak jadi popular. Buku itu pun ada di Shopee. Kemudian saya pun duk promote buku tu supaya dapat jemputan ke kuliah. Dan macam-macam lagi. Alang-alang dah sebut tu buku apa tu tuan-tuan puan? Mari kita sama-sama tengok ya buku tu di sini. 90 pelajaran tentang bid'ah. Betul? Boleh muat turun secara percuma tuan-tuan dan puan-puan. Ayo muat turun secara percuma dan ayo kita semak buku ni. Ayo kita kaji buku ni ya. Buku yang dikatakan alah yang tulis buku tak semestinya berilmu. Tulis buku ni sekadar susun aja. Ada orang verify ke? Tak ada orang verify ke? Tuan-tuan puan, ayo kita kaji sendiri buku ini. Boleh muat turun, nak baca lah iPad boleh, nak print sendiri pun boleh. Saya pun sendiri tulis, sendiri print, sendiri bind ya. Nak beli edisi bercetak pun boleh. Okey, jadi buku ni kalau nak buat turun secara percuma, saya ada bagi linknya di bahagian description. Kalau nak beli edisi bercetak, boleh juga pesan di Shopee, saya ada bagi linknya ya. Cuma saya nak bagi tahu, edisi bercetak itu dicetak oleh syarikat Santai Ilmu, syarikat penerbitan milik Ustaz Syihabuddin. Antara dengan saya dengan Syihabuddin, perjanjian kami hanyalah beliau mencetak dan saya tidak mengambil satu sen pun daripada jamu. Jika ada keuntungan daripada jualan, silakan semua kepada Ustaz Syihabuddin sebab saya tahu beliau ada banyak projek-projek memandaikan umat yang memerlukan dana. Maka jika ada keuntungan daripada buku saya, dipersilakan, saya tidak ambil apa-apa keuntungan. Bahkan saya tak ambil kira pun berapa unit, berapa naskah dah jual apa semua tu ya. Ini pencerahan daripada saya terhadap kata-kata ataupun tuduhan ataupun mungkin sangkaan daripada sesiapa. Demikian juga ada tuan tak ada nama berkata saya duk promote buku ni supaya dapat jemputan kuliah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya ada jemputan kuliah, AJK pihak yang menjemput saya, mereka sendiri tahu bahawa saya akan kata tak perlu bayaran. Kecuali tempat yang jauh, saya akan kata sekadar untuk cover minyak dan tol. Kalau mereka nak bagi juga, saya ambil. Bila saya keluar masjid, selalu ada peti besar, peti besi, tabung yang besar tu kan, saya masukkan dalam tu. Bahkan bukan sekadar tak mau duit, saya juga cakap, lepas kuliah tak payah makan, tak payah minum, saya balik terus. Okay? Kadang-kadang sebahagian tempat tu yang menjemput saya, seperti universiti ke, mereka memang dah ada budget allocation. Mereka kata nak tak nak kena bagi. Saya kata tak apa. You all di universiti ada tak tabung khas untuk pelajar-pelajar yang memiliki cabaran ekonomi? Okay, kalau ada, memang untuk saya, tapi tolong masukkan untuk saya ke tabung tersebut. Sebab saya tak tahu mana tabung tu kan, tolong masukkan ke dalam tabung untuk pelajar-pelajar yang susah itu ya. Jadi ini yang menjemput saya tahu. Okey, sebab saya tidak mengambil apa-apa keuntungan daripada penyampaian-penyampaian ilmu, baik melalui tulisan maupun melalui YouTube. YouTube pun saya tidak mengambil apa-apa keuntungan. Sebab tu saya tak pernah suruh orang subscribe channel saya. Tak suruh klik butang notification, tak suruh share apa, tak ada orang view pun tak apa, tak kisah. Alright. Jadi ini penjelasan dari pihak saya. Nak percaya silakan, tak nak percaya pun silakan. Tanggungjawab saya hanyalah menyampaikan berita sebenar dari pihak saya. Okey. Baik, seterusnya. Ada nota ni kan. Okey. Baik, kita masuk kepada perkara-perkara yang disebut oleh tuan tanpa nama. Okey, beliau berkata bahawa saya ni fokus kepada sinteks, kepada kesalahan sinteks. Sinteks ini ialah mungkin seseorang itu apabila sedang bercakap, pilihan perkataan ataupun susunan ayat itu kurang tepat, kurang sesuai. Jadi saya fokus pada sinteks error ni, dan saya besar-besarkannya. Baik, mari kita semak satu persatu ya. Baik.
Pertama, minit 6.27. Antara perkara sintek yang beliau kata saya besar-besarkan ialah apabila Ustaz Wadi Anwar berkata, bida'ahkan orang tu, bida'ahkan orang ini, lalu saya membesarkan. Lalu tuan tanpa nama berkata, sudah tentulah Ustaz Wadi maksudkan ialah bida'ah dari sudut akidah, bida'ah dari sudut ibadah. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu Islam, okey, sesuatu perkataan itu kita fahami dari sudut bahasa dan dari sudut syariat. Bida'ah dari sudut bahasa ialah sesuatu yang baharu yang tidak ada contoh sebelumnya. Bida'ah dari sudut syariat ialah perkara-perkara baharu dalam akidah dan ibadah dan seterusnya sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama kita. Kita boleh kata manusia bida'ah, kita boleh kata orang bida'ah, saya boleh kata saya bida'ah. Tetapi bida'ah dari sudut bahasa, sebab saya ni sebelum saya dilahirkan tak ada. Jadi saya ni bida'ah, sesuatu yang baru yang sebelum saya dilahirkan tak ada contohnya. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh dikatakan bida'ah dari sudut bahasa. Bahasa erti sebelum tuan-tuan dilahirkan tak ada, sekarang ni ada. Jadi bida'ah sudut bahasa apa dia? Sesuatu yang baru yang sebelumnya tak ada ataupun sebelumnya tak ada contohnya. Jadi katakan tuan-tuan dilahirkan pada tahun 1990. Okey, jadi sebelum 1990, tuan-tuan tak ada. Lepas tu baru ada, baru dilahirkan. Jadi dari sudut bahasa, boleh dikatakan bahawa tuan-tuan bida'ah. Jadi bila seseorang tu berkata orang ni bida'ah, orang tu bida'ah, dia sedang merujuk pada aspek bahasa. Saya pula bila bincang tentang bida'ah, saya rujuk dari aspek syariat, bukan dari sudut bahasa. Ini bukan sintek error. Ini bukan memfokus kepada perkara-perkara sintek. Tak, ini ialah tak faham tentang definisi, tak faham tentang perbezaan definisi dari sudut bahasa mahupun dari sudut syariat. Okey, jadi tuan tanpa nama, bezakan ya antara dua perkara ni. Bila Ustaz Wadi Anwar berkata bida'ah orang tu, bida'ah orang itu merujuk pada bahasa, dan bida'ah orang memang boleh kita kata bida'ah. Sebab sekarang dia ada, sebelum dia lahir dia tak ada. Dari sudut bahasa memang bida'ah. Saya pun dari sudut bahasa boleh jadi bida'ah. Sebab sekarang saya ada, sebelum saya lahirkan saya tak ada. Itu dari sudut bahasa. Tapi dari sudut syariat kita merujuk pada akidah. Akidah yang berkata Tuhan ni di mana-mana. Akidah yang berkata Allah ni di mana-mana. Ataupun akidah yang berkata Allah ni tidak di mana-mana. Itu adalah akidah yang bida'ah. Jadi kita fokus dari sudut syariat. Jadi saya memang bicara perkara bida'ah tapi dari sudut syariat. Saya tidak bincang dari sudut bahasa. Ini bukan perkara yang berkaitan dengan sinteks. Okey, bezakan ya tuan-tuan dan puan-puan, bezakan ya. Yang pertama, yang kedua, minit ke-8, 8.00. Okey, saya tekankan bahawa bila menyampaikan hadis kena terangkan riwayat siapa. Lalu tuan tanpa nama berkata ini saya buat syarat sendiri. Saya yang buat syarat sendiri ya, tak ada Al-Quran dan hadis. Okey. Kemudian pada minit yang seterusnya 12.41 beliau kemukakan rujukan, maknanya video klip saya yang beliau potong, di mana saya sendiri kemukakan hadis tanpa bagi rujukan. Macam mana ni dia kata? Sendiri kata kena bagi tapi sendiri tak bagi rujukan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tentang disiplin mengemukakan rujukan hadis, terdapat perbezaan di kalangan ahli hadis dan orang-orang yang biasa-biasa. Para ahli hadis di mana kita mengenali mereka seorang yang thiqah dalam menyampaikan hadis. Tidak ada dalam bagasi mereka, tidak ada dalam kepala mereka kecuali hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang memiliki rujukannya. Maka it is okay, maka dibolehkan bagi mereka menyampaikan hadis tanpa menyebut rujukan. Kalau tuan-tuan dengar macam Syekh Al-Albani rahimahullah, dia video tak ada tapi rakaman kuliah ada. Beliau pun menyampaikan hadis, tak sebut Bukhari ke Muslim ke apa, tapi kita tahu Al-Albani. Okey, tak apa. Anda dengar Syekh Syuaib Arnaud, muhaqqiq yang besar, Musnad Ahmad, Sahih Ibn Hibban dan macam-macam kitab lagi. Cuba dengar dia cakap, dia pun tak sebut juga tapi kita tahu ini Syuaib Arnaud, dia orang bidang hadis. Tak apa. Ada pun orang-orang awam yang kita tahu dia ni tidak thiqah, tidak dipercayai dalam bidang hadis. Bercampur aduk hadisnya antara yang sahih, hasan, dhaif, maudhu' yang tak ada asal usulnya. Semua main sampaikan saja. Maka bagi mereka adalah patut bagi kita tanya, Ustaz, hadis tadi tu rujukan siapa dan apa darjatnya? Kita patut tanya.
Bukan berarti kita nak tuduh dia sengaja sampaikan hadis palsu. Moga-moga dengan bertanya dia pun, nanti saya semak balik, minggu depan saya bagi kuliah, saya bagi tahu. Okey, jadi ada perbezaan antara ahli hadis dalam menyampaikan hadis dan orang-orang biasa yang menyampaikan hadis. Meskipun orang biasa tu dia ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena biasakan diri bahawa ustaz bukanlah ahli hadis. Ustaz ialah ustaz dan ikut kriteria di Malaysia ni entah siapa-siapa pun boleh jadi ustaz. Alhamdulillah saya bukan ustaz ya. Jadi ini perkara penting yang hendaklah diperhatikan. Maka ini siapanya standard? Okey. Tuan tak ada nama tu dia tak tahu perkara macam ni. Nanti saya tunjuk ya macam mana teruknya ilmu hadis itu. Nanti kejap lagi saya tunjuk. Nanti kejap lagi saya buktikan dia. Tapi ini sebagai intro. Kenapa ada double standard. Dan tuan tanpa nama pun dalam video itu pun dia sendiri komen kepada saya. Masya Allah la quwata illa billah. Bahawa saya ini memberi fokus kepada hadis. Dan sesiapa yang biasa membaca buku-buku saya, menonton video-video saya, tahu saya ini memberi fokus kepada hadis. Sehingga tidaklah saya akan sengaja menyampaikan hadis yang lemah, yang palsu, yang tidak ada rujukannya. Saya tidak akan sengaja menyampaikannya. Jadi ini ada dua perkara yang berbeza. Mungkin tuan-tuan akan kata, tengok kapten ni puji diri sendiri pula. Tak, ini penjelasan. Nak terima boleh, tak nak terima tak apa. Okey, tapi ada perbezaan. Saya ulangi, ada perbezaan. Kita dengar kalau di Malaysia, Dr. Mazhar cakap hadis, Dr. Rozaimi cakap hadis, Dr. Kamilin cakap hadis. Kadang-kadang dia orang pun tak bagi rujukan. Tapi kita tahu dia orang tu ahli hadis. Dan kita tahu mereka tidak akan sampaikan hadis melainkan ada rujukan dan ada darjatnya tu. Jadi mereka tu orang yang thiqah dalam bidang hadis. Ada pun yang lain-lainnya tu kita tanya saja. Dan adalah lebih aula, adalah lebih utama mereka itu menerangkan hadisnya supaya dapat build up confidence di kalangan para penonton mereka, di kalangan jemaah mereka, bahawa apa mereka ini juga adalah seorang yang memberi perhatian kepada disiplin ilmu hadis. Alright, poin seterusnya. Minit 10.45. Okey. Jadi tuan tanpa nama masih lagi nak fokus pada sinteks. Lalu beliau berkata apabila Ustaz Wadi Anwar membacakan hadis membacakan hadis tentang orang si fulan yang telah membunuh 99 jiwa, lalu dia bertanya boleh taubat ke tidak kan. Dia kata Ustaz Wadi Anwar baca tu sekadar sinteks saja, sekadar sinteks yang saya besar-besarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sila tonton video saya yang react kepada video Ustaz Wadi Anwar. Saya ada bagi linknya di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan nilai sendiri apakah itu sekadar isu sinteks, apakah itu sekadar isu kesalahan memilih perkataan dan ayat yang sesuai, ataupun itu adalah tokok tambah di atas mulut Nabi SAW, ataupun apa yang saya kata putting words into the prophet's mouth. Tuan-tuan dan puan-puan nilai sendiri ya. Saya dah bagi tahu itu bukan sekadar biasa-biasa, tapi memang tokok tambah yang sangat-sangat banyak ya. Tapi itu saya cakap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nilai sendiri. Saya bagi video tersebut di bahagian description. Sila tonton dan nilai sendiri. Baik, kemudian minit 12.41 saya kemukakan hadis tak ada rujukan. Okey, tadi saya dah bagi tahu ada perbezaan antara ahli hadis, orang yang thiqah dalam bidang hadis dengan yang lain-lain. Memang ada berbezaan cara dalam menyampaikan hadis. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, kalau nak kata kata Hafiz tu pun dia bukanlah orang hadis pun, macam mana boleh jadi thiqah pula. Okey, katakanlah okey, tak apa. Saya kata terima kasih kritikan yang betul kepada saya, sebab saya sendiri menyampaikan hadis itu tanpa rujukan. Saya tak sebut rujukan. Okey, tak apa. Terima kasih banyak. Right. Seterusnya, minit 13.10. Okey. Tuan tanpa nama mengkritik saya bahawa saya membaca hadis pun saya tertinggal lafaz juga. Saya baca hadis, sesiapa yang berdusta ke atasku, maka saya berhenti di situ. Lalu dia kata, kalau tengok teks hadis sebenar, sesiapa yang berdusta atas namaku, nama saya tak sebut, saya pun tertinggal perkataan. Macam mana ni? Jadi tuan-tuan puan-puan, ayuh kita semak hadis tersebut. Ya. Jadi saya stop sekejap video ni. Saya akan paling pula, kita mengadap laptop, kita tengok teks hadis tu selengkapnya, sepenuhnya, dan kita tengok macam mana sebenarnya. Kita jumpa balik. Saya stop sekejap dan tukar arah kamera ke arah laptop saya.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan kamera saya sekarang ialah perisian Maktabah Syamilah. Kita sedang rujuk Sahih Al-Bukhari, ya, dalam bab dosanya sesiapa yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis nombor 106. Baginda bersabda, ya, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la takzibu alayya fa innahu man kazaba alayya falyalijin nar. Jangan berdusta atasku, alayya, fa innahu man kazaba alayya falyalijin nar. Kerana sesungguhnya sesiapa yang berdusta ke atasku, maka dia akan memasuki neraka. Hadis nombor 107. Ini lafaz yang saya baca dalam video react ke atas Ustaz Wadi Anwar, dan ini juga lafaz yang dikritik oleh tuan tanpa nama, ya. Man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atasku, di atasku, ke atasku, maka dia mempersiap sediakan tempat duduknya dalam neraka. 107, ya. Tak apa, kita cek lafaz yang lain. Okey, lafaz hadis nombor 108. Man ta'ammada alayya kaziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang sengaja atasku berdusta, ataupun kita terjemah, sesiapa yang sengaja berdusta atasku, maka dia mempersiap sediakan tempat duduknya dalam neraka. Seterusnya, hadis nombor 109. Man yakul alayya ma lam akul. Sesiapa yang berkata alayya, atasku, apa yang tidak aku katakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia mempersiap sediakan tempat duduknya dalam neraka. Okey, jadi demikianlah. Yang lain-lain pun alayya, ya, alayya. Mari kita rujuk Sahih Muslim pula. Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim, penomoran tahqiq Fuad Abdul Baqi. Hadis nombor 1. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takzibu alayya fa innahu man yakzib alayya yalijin nar. Jangan berdusta alayya, atasku, kerana sesungguhnya sesiapa yang berdusta alayya, maka dia memasuki neraka. Hadis nombor 2. Okay, man ta'ammada alayya kaziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang sengaja berdusta atasku, maka dia mempersiap sediakan tempat duduknya dalam neraka. Hadis nombor 3. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka dia mempersiap sediakan tempat duduknya dalam neraka, daripada neraka, kalau terjemahan harfiah. Ya, demikian juga ini hadis keempat. Inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin. Faman kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta ke atasku tidaklah sama, tidaklah seumpama berdusta atas seseorang yang lain. Sesiapa yang berdusta atasku, dia secara sengaja dia mempersiap sediakan tempat duduknya daripada neraka. Baik, kita telah semak, ya, hadis dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim, dan semuanya ialah alayya. Alayya, ala, atas, ya, aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, betul lah lafaz yang saya baca tu. Ya, saya baca setengah. Saya baca hadis nombor 107. Man kazaba alayya fa, kan saya berhentikan, sesiapa yang berdusta atasku, maka saya berhenti di situ, kan. Itu nanti saya ulas kemudian. Tetapi yang saya terjemah, lafaz yang saya baca tu betul lah. Okey. Jadi sekarang timbul soalan, kenapa tuan tanpa nama membaca lafaz hadis dengan lafaz sesiapa yang berdusta atas namaku, dan beliau dengan begitu confident mengatakan saya ni salah, saya ni tidak follow up to my standard. Atau ada juga beliau kata, macam mana ni nak kata berdusta atas nama Nabi ke?
Okey, saya cuba melakukan pencarian. Sebenarnya dalam terjemahan-terjemahan agak banyak juga yang menterjemah sebagai atas namaku. Sebagai contoh dalam laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, okey, dalam bab hadis palsu ataupun hadis maudhu. Okey, mari kita tengok ya lafaz yang ada di sini. Okey, tuan-tuan boleh refer sendiri dalam video asal Tuan Tanpa Nama, lihat minit 13.10 dan seterusnya. Cuba tuan bandingkan terjemahan yang Tuan Tanpa Nama baca dan terjemahan dalam laman web ini. Okey, dan Tuan Tanpa Nama tu kita dapat lihat dalam video asalnya anak matanya ke bawah, maka dia sedang membaca. Dia bukan by memory, dan ini tak boleh nak kata syntax error ke apa ke, dia sedang membaca. Apa yang dia baca terjemahan. Dan kalau kita lihat terjemahannya yang sekadar saya semak sebiji-sebiji macam ni. Barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Riwayat Al-Bukhari. Namaku ni dalam terjemahan. Di sini dalam laman web ini sudah ada teks Arabnya. Alayya. Tetapi terjemahan yang ada tambahan namaku. Okey, tambahan namaku ni sebenarnya taklah salah sebab ia terjemahan yang kita kata dapat mewakili teks Arab. Terjemahan harfiah, sesiapa yang berdusta atasku. Tetapi kalau dikatakan sesiapa yang berdusta atas namaku, sesiapa yang berdusta atas pihakku, atas diriku, maka okey saja. Akan tetapi jika seseorang tu nak mengkritik terjemahan salah sebab dia sendiri hanya merujuk pada teks terjemahan tanpa merujuk pada teks Arab, ini sesuatu yang tuan-tuan fikirlah apa perkataan nak kabut, nak kata kesian pun boleh, nak kritik pun boleh, tapi cuba semak ya, beliau membaca daripada terjemahan padahal teks Arab depan matanya. Okey, kemudian beliau katakan dalam dua lafaz ada sengaja, sini ada sengaja, sini ada sengaja kan. Okey. Jadi beliau sebenarnya sedang membaca teks terjemahan. Saya tak tahu Tuan Tanpa Nama dia boleh berbahasa Arab ataupun tidak. Okey. Tapi itulah, memang memuskillah teks Arab di hadapan mata, di hadapan hidung, di hadapan mulut, di hadapan muka, tapi dia hanya membaca ini kemudian mengkritik bahawa saya ini salah dan sekian kritikan sebagaimana dalam video asalnya. Padahal ini teks Arab, ini terjemahan. Sekali lagi saya katakan taklah salah kalau penterjemah tambah namaku. Okey, supaya kita lebih faham. Okey, tapi kalau nak dikritik tu taklah betul sebab alayya dekat sini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini penjelasan saya tentang lafaz hadis ataupun teks hadis ya. Kita telah sama-sama banding dari sudut bahasa Arabnya, lafaz asal dalam Sahih Al-Bukhari dan juga terjemahannya. Nampak gaya Tuan Tanpa Nama hanya membaca terjemahan dan dia bermati-matian berpandangan terjemahan itu adalah teks sabda Nabi yang sebenar, padahal teks Arab tu hanyalah alayya, terjemahan yang sebiji-sebiji harfiah atasku, itu yang saya lakukan. Jika nak menterjemah bagi lebih membantu pemahaman orang-orang yang membaca, boleh saja menterjemah atas namaku, atas diriku, atas pihakku, tapi janganlah mengkritik orang atas terjemahan. Rujuklah teks Arab yang sebenar. Okey tuan-tuan dan puan, saya tak nak kritik. Saya serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, baik, seterusnya kritikan yang seterusnya ialah saya sendiri tak baca hadis secara lengkap. Betul. Saya baca man kazaba alayya lepas tu saya berhenti. Sesiapa yang berdusta ke atasku, maka. Kenapa saya berhenti? Sebab kalau saya sambung, maka dia mempersiap sediakan tempat duduk je dalam neraka. Dibimbangi akan ada pula pentaksub
Ustaz Wadi Anwar yang membuat tuduhan. Tengok Kapten Hafiz tu, dia kata Ustaz Wadi Anwar tu akan masuk neraka. Tengok Kapten tu, dia kata Ustaz Wadi tu telah siap sedia tempat duduk dia dalam neraka. Maka saya baca sehingga sini sahaja. Supaya kita nak memperingatkan tentang jangan berdusta, memperingatkan tentang sesiapa yang berdusta atasku, maka saya berhenti kan. Jadi memang saya berhenti ada tujuannya di situ ya. Ada tujuannya di situ. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan ya, penjelasan tentang lafaz hadis dan terjemahan yang dirujuk oleh tuan tanpa nama. Kan dia baca nombor hadis pun samalah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton boleh rujuk video asal tuan tanpa nama dan tengok ya, dia memang sebab bila terjemahan, nak kata memanglah terjemahan tu dia berbagai-bagai, tapi bila exactly the same, most probably he is referring to the same website. Okay, most probably he is referring to the same website and he is only reading the translation, whereas the Arabic text is right in front of him. Okey, baik. So, saya telah jelaskan tentang tambahan namaku tu. Apakah patut tambah ataupun tidak? Bukan tambahan. Maknanya perkataan namaku. Apakah ia dalam teks hadis atau sebenarnya dalam terjemahan sahaja? Dan juga saya telah jelaskan kenapa saya tidak melanjutkan hadis ini, kerana dibimbangi pentaksub Ustaz Wadi Anwar akan membuat kesimpulan sendiri. Tengok, Kapten tu kata Kapten Wadi Anwar, Ustaz Wadi Anwar akan masuk neraka. Okey. Tuan-tuan, alang-alang di laptop saya ni, alang-alang kita di sini, saya nak tunjuk satu perkara. Baik, saya kembali kepada normal size. Okey, normal size. Saya ke sini. Saya ke YouTube. Okey, Okey, ini channel YouTube saya ya, saluran YouTube saya. Muka saya ni. Alright, ini video-video saya kan? Video-video saya. Alright, video-video saya. Saya nak tunjuk satu benda. Ini banyak orang buat tuduhan kepada saya. Saya nak tunjuk satu benda. Ini, saya ulangi ya. Your channel, Hafiz Firdaus bin Abdullah. Semua ni video-video saya kan? Okey, video yang saya sedang ulas, saya sedang react tuan tanpa nama, belum lagi lah sebab saya belum upload lagi. Saya nak tunjuk satu benda untuk menjernihkan tuduhan ataupun sangkaan. Okey, channel tentang kita nak ambil duit daripada channel ni, boleh ke tidak? Saya ni sebenarnya layak, boleh apply, tetapi saya tidak apply. Seandainya saya sedang mendapat duit daripada pihak YouTube, tak adalah apply now sebab dah memang akan dapat duit kan. Jadi saya tidak apply. Jadi sekali lagi saya tekankan, melalui YouTube ataupun apa-apa lain, saya tidak mengambil pulangan wang ringgit. Okay? Saya tak apply pun, walaupun sudah eligible, walaupun telah memenuhi syarat-syarat untuk apply mendapat duit daripada YouTube ya. Okay? Channel saya sendiri, bukan channel orang lain. Tadi pun dah tunjuk video-video saya, memang saya layak, tetapi saya tidak apply. Okay, ini sebagai poin tambahan. Alang-alang dah buka laptop, alang-alang ada YouTube dekat depan tu ya. Okey, jadi berhenti di sini, pusing balik kamera, menghadap saya ya, pusing balik kamera. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita ke kritikan yang terakhir, poin yang terakhir, minit 16.45, di mana tuan tanpa nama berkata yang paling serius ialah apabila saya membuat tuduhan ke atas ustaz full time itu bahawa sekian. Tuan-tuan dan puan-puan, baik dalam video asal yang saya react kepada Ustaz Wadi Anwar, mahupun dalam video klip yang dipotong dan dikemukakan oleh tuan tanpa nama, saya telah sebut beberapa kali bahawa itu merujuk kepada sebahagian, bukan semua. Saya tak pukul rata semua orang, tetapi sebahagian. Sila tonton balik, saya sebut sebahagian. Pun begitu, tuan tanpa nama dia berbicara seolah-olah saya kata semua agamawan seperti itu. Beliau berbicara seolah-olah tahu isi kandungan hati saya, betapa kotornya hati. Dan sebenarnya apa yang beliau lakukan itu tidak lain tidak bukan adalah umpama orang yang
sendiri makan cili, sendiri rasa pedas. Saya dah kata sebahagian, bukan semua. Tapi kalau terasa sendiri makan cili, sendirilah rasa pedasnya, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pun panjang video saya ini, sehingga sini sahaja dahulu. Moga-moga dapat membantu andai ada kemusykilan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Baik, jadi beberapa poin penting, ya. Jadi sinteks, kalau sekadar salah pilih perkataan, sekadar salah susunan ayat, saya tak kritik. Sebab saya pun sebagai speaker, baik depan kamera, baik mana-mana kuliah public speaking, saya tahu kesalahan memilih perkataan, kesalahan memilih ayat lazim berlaku pada mana-mana speaker, termasuk diri saya. Jadi saya tak kritik berdasarkan sinteks. Hanya tuan punya nama, tuan tanpa nama, baik, maaf, tuan tanpa nama yang menganggap ia sedemikian, ya. Kemudian contoh-contoh yang dibagi oleh tuan tanpa nama tu sebagai kesalahan sinteks, bukanlah kesalahan sinteks. Contohnya bid'ah, antara bid'ah orang atau bid'ah dari aspek akidah dan syariah. Itu ada beza antara bid'ah dari sudut bahasa maupun bid'ah dari sudut syariah. Itu bukanlah sinteks error. Pertama. Yang kedua, tentang lafaz hadis yang dibaca oleh Ustaz Wadi Anwar. Itu pun bukan sinteks error, ya. Itu adalah tokok tambah yang begitu besar ke atas kalam Nabi SAW. Okay, putting words into the prophet's mouth. Tapi sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan tonton dan nilai sendiri. Kemudiannya, tentang mengemukakan rujukan hadis, saya telah bagi penjelasan antara orang ahli hadis yang dikenali thiqah. Thiqah ni dipercayai dalam menyampaikan hadis dengan orang biasa-biasa. Saya telah bagi penjelasannya. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak terima, tak apa. Oleh itu, pada waktu yang sama, saya kata, okey, terima kasih atas kritikan tuan tanpa nama, kerana saya juga mengemukakan hadis dalam video saya itu tanpa menyebut ia daripada lafaz Al-Bukhari ataupun Muslim dan sebagainya, ya. Okey, tak apa, saya menerima kritikan. Tentang lafaz hadis, lafaz hadis saya tak sebut namaku, jadi kita sama-sama telah merujuk pada teks Arab yang sebenar. Alayya bermaksud atasku. Bila diterjemah, terjemahan alayya tu secara harfiah memang atasku. Tapi kalau orang nak membantu kefahaman para pembaca ke apa, boleh saja diterjemah atas namaku, atas diriku, atas pihakku ke sebagainya, ya. Itu dari sudut terjemahan. Bezakan antara terjemahan dan terjemahan harfiah, terjemahan maknawiyah bagi pemahaman dan terjemahan harfiah. Nak kritik tu at least kita kata bijaklah sikit, janganlah macam tu, kan. Okey. Demikian juga saya baca lafaz hadis tidak penuh. Ada sebabnya saya baca lafaz hadis itu tidak penuh, supaya para pentaksub Ustaz Wadi Anwar tidak pula menuduh, tengok kapten tu kata Ustaz Wadi Anwar masuk neraka, ya. Dan yang tentang terakhir itu saya sebut banyak kali sebahagian-sebahagian, bukan merujuk kepada semua orang-orang agamawan yang full time mengajar agama, saya sebut sebahagian, berulang kali saya sebut, dan apa yang saya katakan itu ada dalilnya daripada Al-Quran. Sila rujuk video yang saya masukkan itu, ada saya kemukakan ayatnya dan juga tafsirannya, ya. Baik, sehingga sini saja sudah panjang, sehingga sini saja. Moga-moga membantu kepada tuan tanpa nama. Moga-moga berjaya dalam urusan nak bawa orang-orang umrah tu. I think you should try and learn marketing strategy better than that, ya. Marketing strategy better than that. Itu yang pertama. Yang kedua, tak payahlah nak ulas banyak sangat tentang hati orang, tentang tujuan, nak mempromosi lah, nak itu, nak ini, as if you can read other people's heart, kan. Jadi tak payahlah begitu. It only goes back to you. Okay. Number 3, kalau nak buat lagi video react ke atas saya ataupun mana-mana yang lain, be extra cautious. Janganlah benda tu kena balik kepada diri anda. Baik-baik seperti mana kata pepatah, meludah ke atas, jatuh balik ke mana? Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.